Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya mengucapkan salam kepada anda sebagaimana yang diberikan salam oleh para nabi-nabi daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, yang bermaksud salam keselamatan, salam kesejahteraan kepada anda semua. Pada petang ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai konsep ketuhanan. Dan saya diberi amaran dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 106. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kamu memaki hamun sembahan Tuhan-Tuhan mereka yang menyembah selain daripada Allah. Kelak mereka akan menghina Allah dengan tidak mengetahui. Jadi saya sebenarnya I'm bound by the Quran not to say bad things about the other gods that are being worshipped by other people. Ya. Itu ada larangan dalam Al-Quran secara khusus. Ya. Tetapi apabila saya menyatakan sesuatu dia adalah mengenai dengan agama Islam dan saya minta izin untuk berkata yang benar, boleh? Anda mahu saya sembunyi-sembunyi sikit ke saya berkata yang benar? Boleh ya, saya minta izin untuk berkata yang benar. Jadi saya akan mengatakan apa yang benar daripada ajaran agama Islam, perspektif agama Islam. Anda mungkin tidak bersetuju, tapi itu adalah kerana ini adalah ajaran dan memanglah ya, apabila berlaku kita ada banyak agama di sini mungkin akan berlaku sedikit tidak bersetuju dan sebagainya, tidak mengapa ya. Yang pentingnya kita memahami dengan tidak tersembunyi segala sesuatu itu. Sebagai seorang Muslim, ya, seorang Islam adalah seorang yang tunduk patuh kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tunduk patuh, dia taat, dia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya yang maha suci dan maha tinggi kedudukannya, ya, Subhanahu Wa Taala. Jadi bila disebut nama Allah saja saya tidak berhenti di situ sebab saya memuji juga Allah, dapat pahala lebih. Dan saya ingat konsep pahala ini faham. Kelebihan yang kita dapat di hari kemudian bila kita membesarkan Tuhan yang kita sembah, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam apabila mengatakan mengenai Allah ini, kita ada definisi yang cukup jelas. Siapa dia Allah? Who is God dalam Islam? Dan definisi ini ada dalam surah yang ke-112 dalam Al-Quran dari ayat 1 hingga 4. Surah yang kedua ketiga terakhir yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang derajam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad. Bila Allah menyampaikan ayat ini kepada Muhammad, maksudnya kita umat Islam juga mengatakan begitu. Katakan wahai Muhammad, Allahu ahad. Allah itu adalah yang esa, yang satu-satunya. Allah itu tidak dua, tidak tiga, tidak banyak dalam satu dan sebagainya, ya. Dia satu seesanya. Allahus Samad. Allah itu tidak bergantung kepada segala sesuatu. Segala perkara bergantung kepada Tuhan. Ya, Dia menciptakan segala sesuatu yang Tuhan. Semua perkara bergantung kepada Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Tuhan by definition, secara definisinya Tuhan dia wujud. Kalau dalam sebutkan tadi alfa di omega dalam bahasa Greek. Dalam Islam mengatakan bahawa wal awal wal akhir, dia yang awal, dia yang akhir. Dia tidak ada permulaan. Kalau ada permulaan bukan Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu ialah lam yalid, dia tidak diperanakkan. Bila diperanakkan saja bukan Tuhan. Walam yulad, dan dia tidak memperanakkan. Sifat dia sebagai Tuhan itu, dia tidak melahirkan Tuhan yang lain. Dia mencipta, ya, dia mencipta. He is the creator. Dan dia mencipta segala-galanya. Selain daripada Tuhan, segalanya adalah ciptaan Tuhan. Saya akan komen sedikit mengenai dengan kepercayaan. Dalam Islam ada satu kepercayaan bernama wahdatul wujud, yang ditolak oleh Islam lah, kepercayaan itu, ya. Yang mengatakan bahawa Tuhan itu adalah juga sama dengan ciptaannya. Jadi Tuhan itu di mana-mana. Dalam Islam ada debate berlaku dalam Islam mengenai wahdatul wujud konsep, dan ditolak oleh Islam, kepercayaan bahawa Tuhan itu ada di mana-mana. Kalau dia ada di mana-mana, dia dalam kocek saya pun dia ada.
Dalam Islam dia tidak sampai begitu dia menolak kefahaman wahdatul wujud. Dan Tuhan adalah pencipta, dia adalah pemilik, dia adalah penguasa. Dia tidak meninggalkan ciptaan ini, dia cipta kemudian tinggalkan, tidak. Dia tetap memelihara ciptaan ini dan berkuasa sepenuhnya, merajahi alam pada masa ini. Dan padanya adalah 99 nama. Menurut pandangan dalam Islam ini sebenarnya ada banyak nama pada Allah SWT itu. Dan di antara namanya ada 99 yang terkenal, tetapi ada banyak lagi nama Allah SWT. Di antaranya ialah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Wahhab, yang mencintai, Al-Quddus, yang Maha Suci, As-Salam, the originator of peace, asal kepada segala keselamatan, kedamaian, kesejahteraan adalah daripada Allah, daripada Tuhan pencipta sekalian alam. Tetapi apabila kita meletakkan nama-nama Allah ini, kefahaman kita nama-nama Allah ini datang daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila kita mengatakan nama-nama ini, kita tidak meletakkan kepadanya rupa-rupa. Sebab ada ayat dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat ke-11 yang mengatakan, Allah SWT berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satu pun yang serupa dengannya, dan dia adalah yang maha mendengar, maha mendengar dan maha melihat. Dan saya ingat dalam surah Al-Ikhlas tadi saya tidak habiskan, ayat yang terakhir itu ialah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, yang bawa maksud sama dengan ayat Asy-Syura 42:11 tadi. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menggambarkan Tuhan, sebenarnya itu adalah satu yang meletakkan sifat yang lebih yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Karena bila kita melukis contohnya, ataupun kita fashion, untuk membuat sesuatu yang kita bayangkan sesuatu itu adalah Tuhan, sebenarnya kita sudah meletakkan satu kelemahan, sifat kelemahan pada Tuhan, dan itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Apa yang kita boleh bayangkan, otak pemikiran manusia tidak akan sampai kepada hakikat ketuhanan. Kita tidak akan boleh bayangkan Tuhan itu. Jadi dalam Islam ini tidak disuruh untuk memikirkan zat Allah itu. Allah itu macam mana rupa, dan tidak dibenarkan untuk kita berfikir begitu. Tetapi kita disuruh tafakkaru fi khalqillah, memikirkan ciptaan-ciptaan Tuhan. Karena dengan melihat pada ciptaan Tuhan itu, kita akan melihat Tuhan, kebesaran Tuhan pada ciptaannya. Bagaimana hubungan manusia dengan Allah? Tuhan, Allah ini dia menciptakan manusia, bagaimana hubungan dengan manusia? Allah SWT menyatakan dalam surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 16 hingga 17. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami adalah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi Allah ini sebenarnya sangat mengetahui manusia itu macam mana. Dia tahu apa yang bisikan-bisikan dalam hati kita. Dia tahu apa yang kita angan-angankan, apa yang kita harapkan. Dia tahu. Dia lebih rapat kepada kita daripada hablul warid, daripada urat leher kita. Allah sangat mengetahui kita. Dan Allah, Tuhan yang menciptakan kita ini, dia mewujudkan manusia atas sebab-sebab yang tertentu. Ada sebab diwujudkan kita di dunia ini. There is a purpose. This life, don't tell me all this wonderful life, so much of responsibility, so much of potentials, it amounts to nothing. No, there is a reason. Ada sebab kenapa Tuhan menciptakan kita, dan sebab ini Tuhan beritahu kepada kita dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Dalam surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 56, Allah SWT memberitakan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada kami, pada Tuhan. One of the purpose is to worship God. The purpose of creation. The other purpose of creation, satu lagi sebab dalam penciptaan Tuhan ini pada manusia ialah dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan Allah mengatakan bahwa bila kami memberitakan kepada malaikat, kami akan menciptakan di dunia ini khalifah. Jadi tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini ialah menjadi khalifah. Khalifah itu apa dia? Kata Ibn Khaldun dalam tafsir kepada ayat ini, dia mengatakan bahawa man iqamatud din wa siyasatud dunya bihi, yaitu manusia yang menegakkan agama dan memerintah urusan dunia dengan agama itu. Maksudnya agama ini daripada Allah kan?
Cara hidup ini daripada Tuhan kan? Jadi cara hidup Tuhan itu kita tegakkan, dan kita perintah urusan dunia ini dengan cara hidup Tuhan itu. Jadi kita percaya bahawa Tuhan ini mahukan manusia menjadi wakilnya di dunia ini untuk menegakkan agama yang diredai, untuk memimpin kehidupan, supaya menjadikan dunia ini penuh dengan keamanan, keharmonian, kesejahteraan. Paradise on earth, the kingdom of God on earth. Sepatutnya begitu. Dan bagaimana kita menegakkan agama ini? Sebelum kita pergi kepada bagaimana, apakah hasilnya kalau kita menegakkan agama ini? Hasilnya ialah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dalam Al-Quran ya. Dan alam dunia yang penuh dengan kebaikan dan dinaungi oleh Tuhan yang Maha Pengampun. Itu hasilnya. Dan apa hasilnya di akhirat? Hasilnya di akhirat ialah seperti mana dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Surah Al-Bayyinah surah ke-98 ayat nombor 10. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Tuhannya. Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah keadaannya orang-orang yang takut, yang memelihara hubungannya dengan Tuhannya. Jadi bagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan? Dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala hubungan manusia dengan Tuhan ini, hubungannya adalah hubungan yang didefinisikan dengan sangat jelas dalam surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 1 hingga 10. Dalam ayat ini Allah menceritakan bagaimana keadaannya orang yang berjaya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أولئك هم الفاعزون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Cantik ayat ini sebenarnya. Ya, kalau ada masa saya akan lagukan dia dengan tertil. Tapi saya baca begitu supaya kita boleh cepat kita lihat apa dia? Apa dia? Ciri-cirinya orang yang akan berjaya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Sebab kita kenal Allah, yang pertama sekali dalam Islam ini ialah kenal Tuhan. Awaluddin ma'rifatullah. Awal daripada perkara agama ialah kenal Tuhan, dan kemudian kenal hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah ini, telah berjaya orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hubungan dengan Tuhan yang kita katakan tadi sifat-sifatnya itu dan nama-namanya itu, dalam hubungan dengan Tuhan ini orang yang berjaya itu macam mana? Dan perkataan yang digunakan di sini qad, telah berjaya. Telah berjaya orang yang beriman. Orang yang beriman dengan Tuhan ini di dunia ini lagi dia sudah berjaya. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kejayaan itu bukan satu perkara yang kita lihat jauh di hadapan kan baru berjaya kan. Siapa boleh garanti besok dia masih hidup? Cuba angkat tangan. Boleh garanti besok masih hidup? Ada? Saya tak boleh garanti saya masih hidup besok. Saya rasa semua orang di sini tidak boleh garanti dia masih hidup besok. Jadi keadaan kita ini sama ada kita sudah berjaya, gagal sekarang. Dan yang berjaya itu kata Tuhan dalam surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 1 ialah orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah yang sebutkan sifat-sifat tadi. Lawan kepada iman ialah orang yang mensyirikkan Tuhan. Dan syirik ini kata Tuhan adalah dosa yang Tuhan tidak ampunkan. Dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 48 diurang sekali lagi dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 116. Innallaha yaghfiru innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengampunkan dosa syirik. Tidak mengampunkan dosa syirik. Sebab syirik ini sebenarnya tidak mengiktiraf Tuhan seperti dia sebenarnya. Kita mengatakannya bukan tentang Tuhan. Tuhan tidak mengampunkan dosa ini, tetapi dia akan mengampunkan dosa yang lain-lain daripada itu apa yang dia kehendaki. Jadi untuk berjaya kita mesti beriman, berjaya di akhirat,
mesti beriman. Dan sifat orang-orang yang beriman ini dalam ayat yang agak panjang saya baca tadi. Yang pertamanya ialah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang dalam solat mereka khusyuk. Hubungan manusia dengan Tuhan ini perlu dijaga setiap masa. Dan untuk menjaga hubungan dengan Tuhan ini ialah dengan solat. 5 kali sehari kita bangun daripada tidur, terus kita ingat Tuhan dan kita sembahyang mengingati Tuhan. Kemudian masa tengah hari sedikit kita makin sibuk, kita ingat Tuhan. Petang sikit lagi sibuk, ingat lagi Tuhan. Petang selepas daripada main bola, exercise, penat apa semua, ingat Tuhan lagi. Sebelum tidur ingat lagi Tuhan. Dan dalam solat ini sebenarnya adalah hubungan yang sangat intim di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Saya mengatakan, orang mengatakan susahnya sembahyang 5 kali sehari. Saya katakan, how can you live without praying to God 5 times a day? Because people who pray 5 times a day, 5 times a day is not enough. Saya ingat di sini ramai nih yang sembahyang lebih daripada 5 kali sehari. Memang 5 kali sehari tak cukup. Sebab kita ada peluang untuk berhadapan, merintih, mengadu nasib, berhubung dengan Tuhan yang menciptakan kita. Ya Allah, hebatnya 5 kali sehari itu solat hubungannya. Dan orang yang tidak melakukan lagha, benda yang sia-sia, keperbuatan dia lebih-lebih dalam berhibur contohnya. Kan berhibur sekali-sekala tak apa, tapi kalau kehidupan itu adalah hiburan saja, maka itu adalah satu yang tidak menunjukkan seorang yang serius dalam hubungannya dengan Tuhan. Zakat, membayar zakat, kerana pada hak kita itu apabila lebih harta pada kita itu ada hak pada masyarakat, mereka yang memerlukan, golongan orang yang miskin, yang susah, yang memerlukan itu ada hak mereka daripada harta kita. Mereka yang menjaga harta, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan mereka, melainkan kepada yang haknya yang mereka kawini dan yang sah dari segi perhubungan perkahwinan itu. Mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Maka mereka inilah yang Tuhan katakan, ulaika humul warithun. Mereka itulah yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka inilah yang akan masuk syurga Allah, jumpa balik dengan Allah di akhirat nanti, dan mereka akan kekal di dalam itu selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan, dalam cerita Adam dan Hawa yang diceritakan oleh, boleh saya kira sebagai seolah-olah bapak saya ni, cikgu ni, umur dia itu sudah memang tahap bapak lah ya. Sebab itu kita sangat menghormati kehadiran beliau. Terima kasih. Saya mengatakan mengenai Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu dulu di syurga, di syurga, dan ditakdirkan Allah SWT, Allah menentukan bahawa dia datang ke dunia ini untuk diuji. Dunia ini tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk ujian. Sama ada kita menyembah Tuhan yang sebenarnya ataupun tidak. Kemudian kalau kita menyembah Tuhan yang sebenarnya, bagaimana amalan kita? Cukup ke tidak untuk membawa kita kembali masuk ke syurga, seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Saya ingat sekali itu penyampaian saya pada round pertama ini. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.